علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Mumtahanah ataupun surah Al-Mumtahinah, surah yang ke-60. Dan insya-Allah pada malam ini menyambung pada sesi yang lepas, kita berhenti perbincangannya pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, pada bahagian awal ayat yang keempat. Itu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya contoh ikutan yang baik. Kita telah sebutkan pada sesi yang lepas berkaitan dengan perkataan uswah yang Allah gunakan dalam ayat ini. Perkataan uswah. Ini guna hijau lah. Okey. Perkataan uswah yang biasa kita dengar yang bermaksud contoh ikutan. Uswah, contoh ikutan. Hasanah baru yang baik. Uswah sahaja, contoh ikutan. Hasanah adalah yang baik. Membawa maksud kepada kita juga bahawa contoh ikutan itu ada yang tidak baik. Sebab Allah sebut uswatun hasanah. Allah gandingkan dua, contoh ikutan yang baik. Kan? Membawa maksud kepada kita ada juga contoh ikutan yang tidak baik. Dan kedua-dua perkara itu akan memberi kesan kepada seseorang. Sama ada contoh ikutan yang baik ataupun contoh ikutan yang tidak baik. Untuk diri Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam ayat ini setelah Allah cerita berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka Allah sebutkan bahawa pada diri Nabi Ibrahim itu ada contoh ikutan yang baik. Dia bersama juga dengan orang-orang yang mengikut. Maka jika begitu firman Allah Azza wa Jalla, pernyataan daripada Allah, maka hendaklah kita sama-sama melihat apakah ada contoh ikutan yang baik yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita nak mengkaji sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah tentu dia akan memakan masa yang panjang, kan? Walaupun ia bukanlah sesuatu yang membazir masa, dan untuk nak mengkaji diri Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita menghabiskan bertahun-tahun pun kajian berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu semua ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan satu perbuatan yang sia-sia. Akan tetapi kita tak bincangkan berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam secara detail pada ketika ini. Tapi insya-Allah kita akan melihat apakah ada contoh ikutan yang baik, uswatun hasanah, yang Allah nak minta kita ikut pada diri Nabi Ibrahim tersebut. Kita telah sebutkan pada minggu lepas, ada dua perkataan. Yang pertama, uswatun, yang Allah gunakan dalam ayat ini dan juga pada satu ayat yang lain ketika mana Allah bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Quran juga Allah ada gunakan satu lagi perkataan, iaitulah qudwah. Perkataannya adalah qudwah. Dua perkataan. Dan beza antara dua perkataan ini ialah uswah dia adalah contoh ikutan pada keseluruhan diri seseorang. Qudwah dia adalah ikutan pada satu aspek sahaja pada diri seseorang.
Kita lihat pada surah yang ke-6 ayat yang ke-90 pada muka surat 138. Muka surat 138. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat ke-90 pada muka surat 138. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, nampak nama Haji Yaya. Haji Yaya ada ke? Ada Ustaz. Ada, okey. Oh, tadi tak ada. Termute tadi, sorry. Okey, baik. Ulaika allazina hadallah. Ulaika allazina hadallah. Oh, ayat 88. Ayat 90. Maaf, muka surat 138. Oh, ayat 90. Ayat Masya-Allah. 90. Baik. Ulaika alladzina hadallah Fabihudahu muqtadih. fabihudahum muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. Qul la as'alukum alaihi ajra In huwa illa zikra lil alamin. in huwa illa dzikra lil alamin. Terjemahan. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Baik. Kita nak lihat dalam ayat ini perkataannya fabihudahum yaqtadi. Perkataannya adalah yaqtadi. Terjemahan maka turutlah olehmu. Yaqtadi. So kalau kita buang cari dia punya ru'nya ha ini. Kita buang ru'nya adalah sama dengan perkataan qudwah. Qudwah. Oh. Sama dengan perkataan qudwah. Iqtadi qudwah. Bunyinya bunyi yang lebih kurang. Baik. Maka Allah sebut tentang siapa pada ayat ni? Allah sebut tentang orang-orang yang Allah telah beri kepada mereka hidayah. Maka dengan petunjuk yang Allah telah berikan kepada mereka, maka dengan petunjuk mereka, iaitu dengan apa yang telah mereka lakukan itu, maka Allah kata iqtadi. Ikutlah mereka, contohilah mereka. Allah gunakan perkataan qudwah. Allah tak guna perkataan uswah. Kenapa? Kerana Allah tengah refer kepada sekumpulan manusia. Allah tengah refer kepada sekumpulan manusia. Dan manusia yang adakah maksum? Tidak. Selain daripada para rasul, manusia adalah tidak maksum. Maka contoh yang nak diikuti daripada manusia yang lain adalah pada semua aspek ataupun pada aspek yang tertentu sahaja. Sudah tentu pada aspek yang tertentu sahaja. Maka sebab itu Allah gunakan perkataannya qudwah. Allah tak guna perkataannya uswah. Sebab apa? Sebab uswah dia adalah contoh ikutan pada setiap aspek dalam diri seseorang tu. Semua. Tak kira apa. Akan tetapi qudwah hanya pada aspek yang tertentu sahaja. Hanya pada bahagian yang tertentu sahaja pada diri orang tu. Maka Allah gunakan bila refer kepada manusia, Allah gunakan perkataannya adalah qudwah, Allah tak guna perkataannya uswah. Kerana manusia banyak kekurangan yang ada pada diri dia. Maka seseorang itu kalau kita nak ikut dia, mungkin tak boleh nak ikut semua. Kan? Mungkin contoh kan, macam saya contohnya kan. Orang nak ikut contoh kata.
Tapi tak boleh nak ikut semua. Sebab apa? Sebab mungkin saya di luar, kan, di depan orang lain, dalam rumah lain, kan, maka hanya boleh jadikan, kalau kata nak jadikan, adalah kuduah sahaja. So mungkin dalam rumah belum tentu lagi baik, belum tentu sama macam dekat luar rumah yang orang nampak. Akan tetapi Nabi SAW dia di luar rumah. Cerita Nabi dalam rumah kita tahu tak? Tahu. Cerita Nabi dalam rumah kita tahu, dan kita boleh contohi tak Nabi? Boleh contohi Nabi. Sebab itu cerita tentang Nabi yang dalam rumah pun kita boleh tahu ceritanya, dan Allah suruh jadikan uswah, ikutan pada setiap diri. Maka Nabi dalam rumah macam mana pun boleh ikut, Nabi dengan anak, Nabi dengan para isteri ikut. Contoh itu. Akan tetapi pada manusia yang lain tak. Hanya ikut pada aspek yang tertentu sahaja. Kerana manusia itu penuh dengan kekurangan, dia berbeza dengan Nabi. Baik, maka itu beza antara uswah dan juga qudwah yang kita telah sebutkan. Maka untuk diri Nabi Ibrahim, Allah gunakan perkataannya adalah uswah. Itulah ikutan pada keseluruhan diri Nabi Ibrahim itu. Maka kita nak melihat apa setelah itu pernyataan daripada Allah Azza wa Jalla, yang Allah nak minta kita jadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh ikutan yang baik. Maka kita nak beramal dengan ayat ini, dengan kita nak melihat apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Baik. Pertamanya kita nak melihat qudwah Nabi Ibrahim sebagai anak. Kenapa gunakan qudwah pula? Sebab qudwah dia satu aspek kecil daripada uswah. Uswah dia besar, kan? Qudwah dia satu aspek yang kecil daripada uswah itu. Kalau nak guna uswah kat sini boleh tak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Tulis sini uswah pun boleh. Uswah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak. Kita nak mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak. Baik. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang Al-Quran sebutkan baginda ini sebagai seorang anak. Yang paling yang paling Al-Quran highlightkan berkaitan dengan Nabi Ibrahim sebagai seorang anak ialah dia bimbangkan sang ayah. Bimbangkan sang ayah. Baik, kita lihat pada surah yang ke-19 ayat 41 hingga ayat yang ke-45. Pada muka surat 308. Muka surat 308. Surah yang ke-19, surah Maryam, ayat 41 hingga ayat yang ke-45. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا Ya abati la ta'budis syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiyya. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Terjemahan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi. Ada footnote sini Ustaz. Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang sangat cepat membenarkan semua hal yang gaib yang datang dari Allah. 42. Ingatlah ketika dia, yakni Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Ayat 43. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebahagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. 44. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. 45. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Baik. Ayat 41 hingga ayat 45 antara dialog Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya. Di sini tidak disebutkan namanya. Pada ayat yang lain ada disebutkan namanya Azar, kan, tapi ada para ulama tafsir mengatakan itu adalah pakciknya dan sebagainya. Kan, tetapi ini adalah memang Nabi Ibrahim berkata-kata dengan ayahnya. Maka qudwah Nabi Ibrahim AS, contoh ikutan yang baik yang ada pada diri Nabi Ibrahim AS sebagai seorang anak, ialah Nabi Ibrahim bimbangkan tentang ayahnya. Yang Nabi Ibrahim bimbangkan tentang ayahnya, adakah yang lebih membimbangkan itu kerana ayahnya mungkin tak cukup makan ataupun tidak ada tempat tinggal? Tidak. Yang Nabi Ibrahim lebih pentingkan dahulu adalah tentang untung nasib ayahnya nanti di akhirat. Itulah bukti ataupun tanda cinta yang sebenar seseorang terhadap orang yang lain, utamanya seorang anak kepada ayahnya. Dia bimbangkan untung nasib ayahnya nanti di akhirat, kan? Bukan bermaksud tak payah kisahlah macam tu kiranya, kan, mak ayah kita kat dunia ni makan ke tak makan, boleh ke hidup seorang-seorang tu dan sebagainya. Tak, bukan itu maksudnya. Kan, tetapi yang lebih diutamakan adalah tentang untung nasib ayahnya nanti ketika di akhirat. Maka ini contoh ikutan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang anak. Itulah bimbangkan ayahnya. Baik, yang kedua, qudwah ataupun uswah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang bapa. Baik, yang pertama ialah Nabi Ibrahim, contoh ikutan yang baik yang ada pada Nabi Ibrahim sebagai seorang bapa ialah mengutamakan yang utama. Mengutamakan yang utama. Apakah dia mengutamakan yang utama tu? Kita lihat dulu ayatnya pada surah yang kedua, ayat 132.
pada muka surat 20. Muka surat 20 surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 132. Muka surat 20. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Terjemahan. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Baik. Maka apakah wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anak-anaknya? Wasiat berkaitan dengan agama. Maka kedua Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang bapa ialah baginda mengutamakan yang paling utama, iaitulah perihal agama. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibimbangkan ayahnya juga tentang untuk nasibnya nanti di akhirat berkaitan dengan agama, kepercayaan. Begitu juga yang baginda Nabi Ibrahim AS lakukan kepada anak-anaknya, mengutamakan perihal agama anaknya. Setelah dia tunduk patuh menyatakan keislamannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu yang dia terapkan kepada anak-anaknya yang pertama sekali dalam perihal agama. Baik. Kemudian yang kedua, bila kita cerita tentang perihal agama, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda menerapkan nilai terpenting dalam agama. Apakah nilai terpenting dalam agama? Iaitulah tauhid. Kita sebut sebagai tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-14 ayat 35. Surah 14 ayat 35. Pada muka surat 260. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat yang ke-35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Terjemahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Baik. Maka
nilai paling utama yang Nabi Ibrahim alaihissalam terapkan pada dirinya dan juga anak-anaknya ialah nilai ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa nilai tauhid ini yang paling penting? Kenapa nilai tauhid ini yang paling penting? Rasa-rasanya kenapa? So tidak menyekutukan Allah. Ustaz. Supaya dia tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Kenapa kalau dia menyekutukan Allah? Lari tauhid dia. Lari tauhid dia. Baik. Kenapa Nabi Ibrahim pentingkan tentang nilai tauhid ini? Kalau kita lihat tadi pada bahagian yang awal, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anak dia, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, Nabi Ibrahim pentingkan tentang agama. Kenapa penting tentang agama? Kerana agama dia adalah tiket untuk masuk syurga. Betul tak? Ya, Orang yang kalau dia buat baik tapi dia bukan orang Islam, dia berinfak, dia bersedekah, itu ada tak dikira nilai ganjaran pahalanya di sisi Allah? tidak. Tak kira. Maka kena masuk Islam dulu, baru apa yang dia buat semuanya jadi valid. Dia jadi kredit di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Nabi Ibrahim utamakan dulu pertama agama dia. Dan dalam ayat tu Nabi Ibrahim sebut fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nabi Ibrahim tak kata fala tamutunna illa wa antum mu'minun. Kenapa? Kenapa dia kata muslimun, dia tak kata mukminun? Kenapa? Betul juga ya. Rasa-rasanya kenapa Nabi Ibrahim kata? Bila kita dalam solat Jumaat pun sama. Kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disebut jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Bukannya wa antum mu'minun, dalam keadaan beriman, bukan. Nabi Ibrahim pesan pun perkara yang sama. Maka janganlah sekali kamu mati wahai anak-anakku kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Kenapa tak pesan mukmin? Kenapa begitu? Kerana yang dikira yang paling bawah sekali dalam agama ini adalah sebagai seorang muslim. Mukmin nilai tingkatannya lebih tinggi daripada muslim ataupun lebih rendah ataupun sama? Tinggi. Lebih tinggi. Kan? So mukmin dia lebih tinggi nilainya daripada, tingkatannya, darjatnya daripada muslim. Muslim, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah itu dah dikira sebagai seorang muslim. Tetapi mukmin dia kena berusaha untuk capai kepada tahap mukmin, kemudian pergi kepada tahap takwa dan juga muhsinin. Maka Nabi Ibrahim pesan paling tidak jangan bawah daripada tahap muslim tu. Sebab apa? Nak capai tahap mukmin itu mencabar, kan? Itu mencabar. Dia perlu kepada amal ibadah, perlu kepada istiqamah dan sebagainya. Akan tetapi nak capai tahap muslim itu mudah. Maka Nabi Ibrahim paling penting janganlah keluar daripada Islam. Janganlah terkeluar daripada Islam. Pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anak dia. Jahat macam mana pun, kan, teruk macam mana pun perangai, jangan keluar daripada Islam. Maka sebab itu yang pertama sekali Nabi Ibrahim tekankan adalah perihal agama. Kerana itu dia punya tiket untuk masuk ke syurga. Yang pertama sekali, tak ada agama, bukan orang Islam, tak ada dah peluang untuk nak masuk ke dalam syurga. Selagi orang Islam masih ada peluang untuk masuk ke dalam syurga walaupun berapa banyak dosa yang dia lakukan. Kemudian pada ayat ini Nabi Ibrahim dalam agama, nilai yang paling utama yang Nabi Ibrahim terapkan pada anak-anaknya ialah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa nilai ini yang paling utama sekali yang Nabi Ibrahim tekankan? Kerana jika seseorang itu lawan kepada tauhid, tadi Haji Yahya sebutkan adalah apa? Dia syirik kepada
dia Syirik. syirik kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kan? Apa ada dengan syirik itu? Kan? Kita lihat pada surah yang keempat, ayat yang ke-48. Pada muka surat 86. Muka surat 86. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-48. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Terjemahan. Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni dosa kerana mempersekutukannya, yakni syirik. Dan dia mengampuni apa segala dosa yang selain syirik itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Baik, maka Allah kata, Allah mengampunkan setiap dosa yang manusia lakukan. Tapi Allah tak mengampunkan apa? Innallaha la yaghfiru. Allah takkan sekali-kali mengampunkan dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan Allah mengampunkan dosa yang lain daripada itu. Maka sebab itu satu lagi ayat yang Allah sebutkan, sebentar. Wahuwa, lupa nombor ayatnya. Tak ingat ayatnya. Maka Allah SWT diampunkan dosa yang lain, tapi Allah tak mengampunkan dosa siapa yang syirik kepada Allah SWT. Dan Allah sebutkan siapa yang syirik, maka semua amal-amalnya itu akan terhapus. Faqad habita amalu. Maka amal-amalnya semua akan terhapus disebabkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, maka syirik kesannya ialah tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla dan semua amalnya itu akan terhapus. Tidak ada ganjaran lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya agar apa? Yang pertama sekali tauhid. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, kerana nanti dia dah Islam dah, bagus dah. Tetapi dah buat amal lah dalam agama ini, tetapi adanya syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam beramal itu, maka semua amalan itu akan terhapus, dia punya ganjaran je dah tak ada nilai lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka samalah dia akan dimasukkan juga nanti ke dalam neraka. Seperti mana yang kita pernah sebutkan hadis berkaitan dengan 3 golongan yang nanti awal-awal akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, kan. Pertama, orang yang dia berperang, orang yang mati syahid. Kedua, orang yang diberikan kepada dia ilmu, kaitan Quran, dia baca dan dia tadabbur Al-Quran itu, dia baca dan dia ajarkan Quran itu. Yang ketiga, orang yang Allah berikan dia keluasan, dia seluruh harta yang diinfakkan, majoriti daripada hartanya pada semua tempat yang Allah suka untuk seseorang hamba itu berinfak, maka diinfakkan pada setiap tempat itu. Akan tetapi ketiga-tiga golongan ini yang pertama sekali akan diheret oleh malaikat dengan mukanya tertelangkup ke tanah
diseret lalu dihumban ke dalam neraka. Kenapa? Adakah kerana amal yang tidak hebat? Tak, akan tetapi kerana mensyirikkan Allah dalam ibadahnya itu. Maka sebab itu Nabi Ibrahim menerapkan nilai terpenting dalam agama ini, iaitulah tauhid. Itu mahalnya agama ni, qul huwallahu ahad, menyatakan bahawa Tuhan itu adalah satu, tunggal sahaja. Itulah nilai terbesar yang ada dalam agama. Kalau kita pun rasa Allah itu ada dan juga ada Tuhan-Tuhan yang lain juga kan, yang berada di bawah Allah itu, Allah atas sekali, kat bawah dia ada Tuhan yang kecil-kecil ni, Tuhan yang jaga hujan, Tuhan yang jaga angin, Tuhan yang jaga hutan, yang jaga bukit kan, ataupun bahasa kita tok nenek kan. Tok nenek kan, tumpang lalu kan, tok nenek tumpang buang air dan sebagainya. Maka itu tak ada nilai lah. Agama ini samalah dengan agama-agama yang lain, akan tetapi agama Islam ini nilainya itu adalah pada ketauhidan, mengesakan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Sebab itu antara pesanan pertama sekali Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama sekali dalam banyak-banyak pesanan Luqman kepada anaknya, yang pertama sekali Luqman berpesan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pesanan yang pertama sekali. Kenapa? Kerana apa yang Luqman nak pesan selepas itu, buat baik, jangan sombong dan sebagainya. Kalau first kali tak lepas, first tu dah ada syirik, bawah tu semua tak kira dah. Tak ada nilai dah. Kalau first ni tak lepas. Sebab itu, syirik kepada Allah, ini pesanan yang pertama sekali Luqman pesan kepada anak-anak dia. Dan begitulah sebelum itu, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya juga agar mengesakan Allah. Tidak mengabdikan diri kepada al-asnam, kepada berhala-berhala, sama ada dalam bentuk sembahan yang fizikal yang boleh dilihat ataupun dalam bentuk benda-benda yang lain yang ada pada masa kini yang kita namakan dia sebagai berhala moden yang dituruti dan juga ditaati hingga mengenepikan hak ataupun kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga, qudwah, contoh ikutan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bapa, ialah baginda ajar mengajar dan mengajak bekerja untuk akhirat. Baik, kita lihat pada surah yang kedua ayat 127. Baik, pada muka surat 20. Muka surat 20. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-127. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haji Ayah kena unmute. Sekejap-sekejap di mute, sekejap-sekejap di mute. Betul. Kadang saya pun mute. Saya pun kena mute kadang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Terjemahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar
Maha mengetahui. Baik. Nabi Ibrahim ketika baginda meninggikan binaan asas Baitullah Kaabah, baginda tidak membuatnya berseorangan, baginda mengajak anaknya Ismail, ajak untuk bekerja dan mengajarnya bagaimana untuk bekerja. Kan? Maka sangat baik seorang ayah yang mengajar anaknya untuk bekerja. Kan? Kita cari duit sendiri. Itu nilai yang baik yang diterapkan oleh seorang bapa kepada ayahnya. Dan satu lagi yang perlu diterapkan oleh seorang bapa kepada anaknya ketika mana mengajar ataupun mengajak anaknya untuk bekerja adalah menerapkan kefahaman bahawa pekerjaan itu dilakukan untuk akhirat. Pekerjaan itu dilakukan untuk akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ini, dan dalam ayat ini, adakah baginda sedang solat? Adakah sedang berpuasa, melakukan haji dan sebagainya? Tak. Tengah kerja. Tengah kalau kata bahasa kita tengah naikkan bata, tengah nak buat rumah, macam nak buat rumah. Contoh, bekerja. Akan tetapi dia ajakkan bekerja itu adalah untuk kepentingan akhirat. Kerana kalau bekerja untuk kepentingan dunia, itu yang manusia akan bekerja tanpa ada batas, tanpa ada sempadan. Semua dia akan main langgar je. Tidak ada, sebab tidak ada batas yang telah ditetapkan. Akan tapi bila kita ajar anak kita untuk bekerja dan kita terapkan nilai bahawa bekerja ini niatnya adalah untuk akhirat, maka anak-anak akan tahu batas dia. Kan? Bila waktu solat, dia tahu kena solat. Bila tiba pada urusan yang haram, maka dia akan berhenti, tidak meneruskan urusan tersebut. Kerana dalam bekerja itu banyak cabarannya, dan lagi bila berdepan dengan duit, maka cabarannya sangat besar. Dan kefahaman tentang bekerja adalah untuk akhirat, itu akan menjaga seseorang etikanya ketika bekerja. Dan contoh yang mudah, tak mungkin orang yang dia bekerja itu untuk akhirat. Bukannya kita cerita bekerja untuk akhirat ni dia jadi ustaz ke, kan, dia ngajar ngaji ke, bukan. Apa sajalah pekerjaan kan, yang ada di dunia ini, apa sahaja pekerjaan. Tak mesti nak jadi ustaz baru namanya kerja akhirat, tak. Tak mesti jadinya ngajar ngaji baru namanya kerja untuk akhirat, tak. Pergi hantar bantuan ke dekat orang, bukan itu sahaja namanya kerja untuk akhirat, bukan. Apa sahaja pekerjaan dia boleh jadi namanya bekerja untuk akhirat, dan boleh jadi orang yang dia bekerja yang zahirnya nampak untuk akhirat tapi dia jadi untuk dunia. Boleh je orang yang ajar ngaji, kan, orang yang mengajarkan tadabbur contohnya, boleh je dia mengajar itu sebenarnya untuk nak memenuhi keperluan dia sehari-harian, kan. Boleh je untuk tujuan dunia, seperti mana orang yang mati syahid tetapi untuk digelar sebagai orang yang berani, orang yang dia belajar Quran, dia baca Quran, dia ajar orang Quran kerana nak dikenal sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang bacaannya sedap, bagus, kan. Boleh sahaja zahirnya nampak untuk akhirat tapi ada keduniaan dalam pekerjaan tersebut. Maka bekerja untuk akhirat dia bukan maksudnya kena jadi ustaz, kena ajar ngaji, bukan. Apa saja pekerjaan. Tapi nilai akhirat itu yang nak dimasukkan, bekerja untuk akhirat. Maka orang yang etika bekerjanya ada kerana akhirat, maka contohnya saya selalu sebut, bukan, tak mungkin dia akan mencuri masa dalam bekerja dia. Dan perihal kita selalu dengarkan kalau pergi berurusan dengan pejabat kerajaan, ini bukan saya cakap saya tak pernah experience pun perkara itu, kan. Selalu orang cakap begitulah, kan. Dan bukan di pejabat kerajaan, di banyak pun tempat, kan. Bukan kerana pejabat kerajaan memang begitu, tak, tapi kerana orang yang bekerja itu punya etika yang salah, kan. Waktu kerja pukul 8 tak ada lagi, tak masuk lambat, dah masuk pergi minum dulu dan sebagainya. Maka orang yang dia tahu kerjanya itu adalah untuk akhirat, dia akan betul-betul jaga semua perkara itu, sebab dia tak nak hasil daripada pekerjaannya itu adanya unsur-unsur yang tidak sepatutnya dia ambil. Maka kedua Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang bapa, yang ketiga ialah baginda mengajar dan mengajak anak dia untuk bekerja
dan bekerja pula niatnya adalah untuk akhirat. Yang keempat, yang paling ketara pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam ialah sentiasa mendoakan. Baginda sentiasa mendoakan anak keturunannya. Yang paling mudah kita lihat saja pada muka surat yang kita sedang lihat ini, ayat selepas itu pada ayat yang ke 128, ayat di bawah itu. Pada muka surat yang sama, muka surat 20, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-128, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Terjemahan. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ibrahim berdoa untuk diri dia dan anaknya Ismail, dan bukan itu zuriyatina, keturunan dia kesemuanya dia doakan. Begitu juga kalau kita lihat pada penghujung surah Ibrahim, pada muka surat 260, muka surat 260 ayat surah 14 ayat yang ke-40. Surah 14 ayat ke-40. Muka surat 260. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Terjemahan. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Baik. Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan solat, bukan untuk dia je, wa min dzurriyyati, dan daripada zuriat keturunanku juga. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda adalah seorang bapa yang sentiasa mendoakan anaknya dan juga keturunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itu antara kedua Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang bapa yang Allah minta kita jadikan sebagai contoh ikutan yang baik. Baik. Seterusnya kedua Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang suami, sebagai seorang suami. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarah, banyaklah ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah dan juga Hajar. Tetapi yang Al-Quran, antara yang Al-Quran highlightkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang suami ini ialah baginda adalah seorang yang sabar dengan ujian anak, sabar dengan ujian anak. Bagi kita lihat pada surah yang ke-11 ayat 71 dan ayat yang ke-72.
Muka surat Ustaz. Muka surat sebentar saya baru nak tengok. Pada muka surat 230. Okey. Muka surat bermula pada muka surat 259. Muka surat 259 ayat 71, ayat terakhir pada muka surat 259. Surah yang ke-11, surah Hud. 259 dulu ya. 259 ayat yang ke-71 dulu. Dan ayat yang ke-72. 71. 259 ke 229 Ustaz? 229. Ya Allah. Dua-dua. 229. Terima kasih. 229, minta maaf. Muka surat 229, surah yang ke-11 ayat yang ke-71. Jazakallah khairan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وهذا بعلي شيخا. وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. Terjemahan ayat 71. Isterinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang ajaib. Baik. Pada ayat 71, kisahnya berkaitan dengan apa? Kisah malaikat yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan malaikat menyampaikan ikut menyerupai lelaki. Datang dengan menyerupai beberapa orang lelaki. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan, akan tapi Nabi Ibrahim melihat para tetamu ini tak menyentuh pun makanan tu. Lalu Nabi Ibrahim mula timbul rasa takut. Lalu para malaikat pun pada ayat ke-70 itu dia kata, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Janganlah kau takut Ibrahim, sebenarnya kami diutus kepada kaum Lut untuk membinasakannya. Kemudian para malaikat memberi khabar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa isterinya nanti akan mengandung dan melahirkan anak. Maka isterinya ketika itu berdiri mendengar, lalu dia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang mengembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa dia akan mendapat seorang anak, iaitu Ishak. Dan sesudah Ishak itu, ia akan pula mendapat seorang cucu yang namanya Yaqub. Kemudian kata, macam mana? Kan? Sungguh ajaib keadaanku. Macam mana aku nak lahirkan anak sebab aku ni dah ajuz. Ajuz ni orang yang dah tua. Orang yang dah tua, bukan orang tua yang umur 50-an, punya tua 60-an dah tua. Bukan, dia memang dah tua. Betul punya tua. Dia kata, adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku juga dah tua. Bukan dia je dah tua, suami dia pun dah tua. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang sangat menghairankan. La syai'un ajib, suatu perkara yang sangat menakjubkan, pelik. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua baginda sebagai seorang bapa, baginda seorang yang bersabar dengan ujian yang Allah berikan dalam rumah tangga. Dan antara ujiannya ialah ujian anak. Baginda alaihissalam tidak dikurniakan anak kecuali setelah baginda dah jadi orang yang dah tua dah. Berapa umur Nabi Ibrahim alaihissalam?
ketika mendapat anak? Berapa anggarannya? Dalam kitab tafsir menyatakan umur Nabi Ibrahim ketika mendapat anak yang pertama. Siapakah anak Nabi Ibrahim yang pertama? Ishak. Ishak. Ismail. Ismail. Ismail ke Ismail Ishak? dulu. Ishak. Oh, Ismail. Ismail ke Ishak dulu? Mana? Ismail. Saya buka lagi sekali. Ismail ke Ishak? Sebelum kita bincang. Kita nak bincang dulu. Dua ke Minah dulu? Siapa yang mati dulu? Dua ke Minah? So Ismail ke Ishak dulu. Yang pertama, anak pertama Nabi Ibrahim AS ialah Ismail dulu. Oh. Lepas Ismail tu barulah dikurniakan, selepas itu adalah Ishak. Selepas itu. Maka Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan dalam tafsir menyebutkan bahawa ketika umur Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun. Umur dia 86 tahun. Dapat anak yang pertama Nabi Ismail. Lama tak dia tunggu? Sangat lama. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi pada umur yang 40 tahun. Umur 86 baru dapat anak yang pertama Ismail. Dan Nabi Ishak dikurniakan 13 tahun selepas tu. 13 tahun. Maksudnya umur berapa tu? 86 campur 17. Umurnya 99 tahun. 99 tahun baru dapat anak yang kedua. Sebab tu dia kata, isteri Nabi Ibrahim kata, "Hadza ba'li syaikha." Ini memang orang yang dah tua kerepot, betul punya tua. Bukan tua yang 50-60 tahun, dia memang dah betul-betul punya tua. Umur 99 baru dikurniakan anaknya Ishak. Maka lama tak Nabi Ibrahim bersabar? Sangat lama. Dia sangat lama. Maka kedua Nabi Ibrahim AS sebagai seorang suami, baginda adalah seorang yang penyabar dalam keluarga. Sebagai seorang suami, dia dengan pasangan. Sebagai seorang yang penyabar. Dan antara bukti kesabaran baginda Nabi Ibrahim AS ialah sabar dengan ujian anak yang Allah berikan kepada dia. Baik. Qudwah Nabi Ibrahim AS sebagai ahli masyarakat. Baik, rasa-rasanya apa yang paling Nabi Ibrahim bimbangkan sekali kepada ahli masyarakat dia? Rasa-rasanya. Keimanan. Keimanan Islam. Sama seperti yang dilakukan terhadap ayahnya dan juga anak-anaknya, iaitulah bimbangkan untung nasib di mana? Di akhirat. Bimbangkan untung nasib di akhirat. Kita lihat antaranya pada surah yang ke-29 ayat yang ke-16. Pada muka surat 398. 398. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-16. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Terjemahan. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya,
kepada orang kampung dia agar mengabdikan diri kepada Allah dan agar bertakwa takut kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka Nabi Ibrahim dengan masyarakat dia, dia sebagai tanggungjawab dia sebagai ahli masyarakat, salah seorang penduduk kampung. Apa yang bagi dia lakukan, bagi dia bimbangkan untuk nasib orang kampung dia nanti di akhirat. Ya. Maka itu yang Nabi Ibrahim utamakan daripada perkara-perkara yang lain. Kenapa tak utamakan tentang di dunia contohnya? Kerana kalau tak ada duit, orang akan berfikir siang dan juga malam macam mana nak cari duit. Tapi orang mungkin tak perasan tentang macam mana nanti nak untung di akhirat. Mungkin orang tak perasan. Maka sebab itu Nabi Ibrahim bukan saja mengajak dengan perkataan, akan tetapi dalam kisah yang kita semua tahu, ingat tak kisah yang Nabi Ibrahim pecahkan berhala kaum dia tu? Kan? Allah sebutkan dia pada surah yang ke-21 ni, dia bermula pada ayat yang ke-51, hingga ayat yang ke-69, sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar. Dan nanti boleh lihat pada muka surat 326. Muka surat 326 mula pada ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-69, itu hingga ayat Nabi Ibrahim AS dibakar di dalam api itu. Baik, yang saya nak kita lihat adalah pada ayat yang ke-58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu ia memecahkan semuanya, iaitu berhala-berhala itu berketul-ketul, kecuali sebuah berhala mereka yang besar yang dia biarkan supaya mereka kembali kepadanya. Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala dan tinggalkan berhala yang paling besar sekali. Kenapa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan nanti bila kaumnya itu balik itu, dia tengok situasi itu dan dia tengok ada satu berhala yang besar. Kenapa Nabi Ibrahim buat begitu? Dia tulis di ujung itu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Kembali apa? Ayat 64 sebut faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Ayat 64 sebut maka mereka iaitu penyembah berhala kembali kepada diri mereka sendiri. Iaitu apa? Memikirkan hal tu. Sebab apa? Bila ditanya kepada Nabi Ibrahim kata, ni berhala yang besar ni yang pecahkan yang kecil-kecil ni semua. Kemudian mereka mula berfikir, macam mana pula yang besar boleh pecahkan yang kecil, sebab yang besar ni pun tak boleh nak bergerak dan tak boleh nak buat apa. Maka yang Nabi Ibrahim buat itu agar apa? Orang kampung dia mula berfikir tentang apa yang mereka sembah itu. Maka ayat yang ke-64 sebut faraja'u ila anfusihim, mereka pun duk fikir balik apa yang mereka duk buat selama ni, betul ke pi sembah berhala yang tak boleh nak bergerak pun, yang tak boleh nak buat apa-apa benda. Maka itu tanggungjawab yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ahli masyarakat dalam kejiranan, dalam komuniti itu. Dia bimbangkan tentang untuk nasib penduduk kampungnya itu nanti di akhirat. Itu dulu yang diutamakan sebelum dipikir tentang perkara-perkara yang lain, hal yang tak cukup makan dan sebagainya. Bukan yang perkara itu tak boleh ataupun tak perlu difikirkan, bukan agama tak suruh fikir, tak, agama suruh fikir. Tetapi asasnya itu kena ada dulu. Barulah nanti yang lain pencarian dia, mencari rezeki di dunia itu akan jadi lebih tersusun, akan jadi lebih terarah. Kalau tak, dia akan jadi seperti yang kita lihat pada hari ini. Bukannya orang kaya itu tak cukup duit hingga nak ambil lagi berjuta, berpuluh juta, beratus juta. Adakah kerana tak ada duit, tak cukup makan, tak cukup nak beli susu dan juga pampers anak? Tak. Akan tetapi kenapa? Akhirat itu tak ada dalam diri. Hingga tidak terarah pencarian dunia itu. Tidak terarah. Nah, dah tak tahu nak gimana dah. Jadi semuanya itu dikaut apa yang berada di depan mata itu. Dikorek-korek lagi. Apa yang berada di tangan orang pun ditarik-tarik. Dan kenapa? Tak adanya akhirat dalam pencarian dunia. Maka Nabi Ibrahim bimbangkan
pada ayah dia, pada anak-anak dia, pada ahli masyarakat dia. Satu perkara yang sama, bimbangkan tentang untung nasib di akhirat, kerana dia akan beri kesan kepada cara seseorang itu nanti di dunia. Baik, yang kedua terakhir ialah kuduah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang Muslim. Baginda alaihissalam Ibrahim, baginda bimbangkan apa sahaja kesusahan yang menimpa saudara Muslimnya yang lain. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, contoh ikutan baginda sebagai seorang Muslim, baginda bimbangkan apa sahaja kesusahan yang menimpa saudara Muslimnya yang lain. Baik, kita lihat contoh pada surah yang ke-29 ayat 31 dan ayat 32. Pada muka surat 400. Muka surat 400, surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 31, ayat 32. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Terjemahan. Dan ketika utusan kami, yakni para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini kerana penduduknya sungguh orang-orang zalim. Kabar gembira ini bermaksud Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapat putera. Oh, yang tadi lah tu Ustaz. Ya, betul. 32, Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, yakni para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yakni dibinasakan. Baik. Ini kisahnya sama dengan tadi yang kita baca, iaitulah kisah malaikat yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama kisahnya. Dan tujuan para malaikat itu bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam selain tujuan utamanya adalah untuk pergi ke kota Sodom tadi. Maka lalu singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam bertamu dan menyampaikan berita gembira. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apakah tujuan mereka datang ke sini? Maka para malaikat menjawab bahawa mereka tugas mereka adalah untuk membinasakan penduduk sesuatu bandar, itulah bandar Sodom itu. Mendengar perkara itu, Nabi Ibrahim, perkara pertama yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim ialah dia kata, qala inna fiha luta. Dia kata, dekat situ ada Nabi Lut kat dalam bandar tu. Itu pertama sekali yang
keluar daripada mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bimbangkan apa? Kesusahan yang nanti akan menimpa kepada saudaranya, saudara muslimnya yang lain itu. Kan dia tak fikirkan lain, kata biarlah kat sana tu tak ada kena dengan aku, dia tak tanya kena tak kawasan rumah aku ni, kena tak kan, akan ada cebisan-cebisan terkena sikit-sikit ke kan? Kalau gempa bumi tu akan ada rasa gegaran ke kan? Kalau kata berperang tu akan terjejas tak sini punya bekalan makanan, tak, dia tak tanya tu. Yang dikisahkan adalah kesusahan nanti akan menimpa saudara muslimnya yang lain. Dia terus bertanya, qala inna fiha luta. Kat situ ada, kat bandar tu ada Nabi Lut alaihi salam. Dan para malaikat jawab, kami lebih tahu siapa yang ada di situ. Kenapa malaikat lebih tahu siapa yang ada di situ? Kerana malaikat mendapat arahan daripada Allah SWT. So Allah dah explain dah semua tu. Allah dah terangkan dah kepada para malaikat. Maka kedua Nabi Ibrahim AS sebagai seorang Muslim, baginda bimbangkan apa sahaja kesusahan yang menimpa saudara Muslimnya yang lain. Dan kita dalam bermasyarakat, dalam hidup sebagai seorang Muslim ini, adakah pernah kita bimbangkan saudara Muslim kita yang lain? Adakah pernah bila kita mendengar Gaza itu diserang, kita melihat adanya orang tua, kanak-kanak yang dipukul, adakah kita rasa susah hati, rasa sedih sebagaimana dia menimpa atuk kita, ayah kita, anak kita sendiri? Adakah bila kita tahu kesusahan yang sedang melanda saudara Muslim kita, ataupun pada jiran-jiran kita, ataupun pada ahli keluarga kita sendiri, adik-beradik dan sebagainya, adakah kita tahu kesusahan yang sedang menimpa mereka? Maka mengambil tahu kesusahan saudara Muslim yang lain dan bimbangkan tentang kesusahan yang menimpa mereka, itu adalah udwah, contoh ikutan yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dia fikir tentang orang lain. Dia tak fikir tentang kehidupan dia sendiri, yang mana hari ini kita banyak disibukkan dengan kehidupan kita. Daripada bangun pagi dan hari Isnin sampai Jumaat, yang sibuk dengan bekerja. Tak sempat nak tanya khabar adik-beradik, tak sempat nak tanya khabar kawan, tak sempat nak berukhuwah, berjumpa. Hujung minggu nak rehat, hujung minggu nak berjalan, nak release kan? Sebab weekdays dah kerja, so weekend nak spend time dengan family ke, anak-anak ke, ataupun nak me time ke kan. So adakah kita sempat nak ambil tahu tentang ahli keluarga kita yang lain, tentang jiran-jiran kita, tentang saudara Muslim kita yang lain? Adakah kita sempat nak fikir tentang mereka? Nak bimbangkan tentang kesusahan yang menimpa mereka? Kan, kerana Nabi SAW bersabda, man la yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Barang siapa yang dia tidak mengambil tahu untung nasib saudara muslimnya yang lain, dia tak pernah tahu, tak pernah kisah pun untuk ambil tahu saudara muslim dia yang lain, sama ada dalam komuniti dia, sama ada dalam negeri dia, dalam negara dia, ataupun saudara muslim dia di negara yang lain, dia tak pernah kisah nak ambil tahu pun. Terlangkup ke, tergulik ke, terjatuh ke apa, dia tak pernah kisah nak ambil tahu. Maka Nabi SAW kata, barang siapa yang tidak mengambil kisah tentang untung nasib saudara muslimnya yang lain, falaisa minhum, maka dia bukan sebahagian daripada mereka. Maksudnya apa? Dia bukan sebahagian daripada orang Muslim. Hanya dengan apa? Hanya dengan dia tak bagi perhatian, tak ambil tahu pun tentang untung nasib. Itu belum cerita tentang membantu saudara Muslim yang lain. Dia hanya ambil tahu. Maka Nabi SAW sebut, siapa yang tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun saudara Muslim yang lain itu, maka dia bukan sebahagian daripada mereka. Adakah kita tahu latest news yang berlaku di Palestin? Adakah kita tahu apa sekarang yang sedang terjadi di Syria, kan, yang sedang terjadi di Yaman? Adakah kita tahu apa yang terjadi di sana? Adakah kita tahu sekarang kan, jiran-jiran kita yang susah? Adakah kita tahu adik-beradik kita yang sedang susah? Maka siapa yang dia tak mengambil kisah, tak mengambil tahu tentang saudara Muslim dia yang lain, maka Nabi SAW sebutkan dia bukan daripada kalangan Muslim. Maka Nabi Ibrahim memberikan contoh yang sangat baik, ikutan
dia baginda Nabi Ibrahim mengambil kisah tentang kesusahan yang menimpa saudara muslimnya yang lain. Sebab itu pentingnya mengambil kisah tentang orang lain. Ini antaranya hadis yang kita semua saya yakin pernah dengar. Iaitu Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga, tidak sempurna iman seseorang itu yang mana dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya itu tidur dalam keadaan lapar dan dia mengetahui perkara tersebut. Dia berkaitan dengan iman, dia berkaitan dengan Islam seseorang itu. Mengambil kisah saudara muslimnya yang lain, sama ada dia okey ke tak okey. Dan dia susah ke ataupun dia okey je keadaan dia stabil. Maka kena ambil tahu saudara muslim kita yang lain, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, kena tahu keadaan mereka yang terkini, kan? Supaya kita ini kekal sebagai orang yang mengambil tahu perihal saudara muslim yang lain, kerana kita nak kekal sebagai seorang muslim dan kita nak mengikut qudwah ataupun uswatun hasanah yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu bagi dia bimbangkan apa sahaja kesusahan yang menimpa saudara muslimnya yang lain. Baik, yang terakhir ialah qudwah Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang hamba. Baik. Kalau kita nak cerita tentang perihal hamba, banyaklah sifat-sifat yang perlu ada pada seorang hamba. Akan tetapi sifat yang paling terserlah yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam ialah baginda menjadi hamba yang sabar dan taat. Menjadi hamba yang sabar dan taat. Ini dua cirinya, sabar dan juga taat. Kita lihat pada surah yang ke-37 ayat 102 dan ayat 103. Pada muka surat 449. Muka surat 449 ayat 102 dan ayat 103 pada muka surat yang sebelah itu. Muka surat 449 ayat 102, ayat yang terakhir pada muka surat itu, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati fa'al ma tu'mar. Maaf. Sorry. Ayat 1-2 daripada atas, minta maaf. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. فلما أسلم وتله للجبين. Terjemahan ayat 102, 103. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku,
Sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Baik. Ini kisah tentang apa? Kisah tentang Nabi Ismail alaihi salam disembelih. Baik, kalau kita lihat pada potongan ini mungkin kita tak boleh nak nampak kan sangat keseluruhan kisah itu. Kan tetapi sebelum ini tadi ingat tak kita telah sebutkan pada umur yang berapa Nabi Ibrahim dikurniakan anaknya Ismail? 80. 86. 86. Umur 86 baru dapat anaknya Ismail. Baik, ini kita nak cerita tentang apa? Cerita tentang uswah, contoh ikutan yang baik yang ada pada diri Nabi Ibrahim, itulah baginda seorang hamba yang sabar dan juga taat. Dapat anak pada usia yang ke-86. Kemudian lepas dapat anak tu, apa yang jadi? Lepas dapat anak apa jadi? tinggal kat padang pasir. Selepas baginda Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail alaihi salam, Allah sebutkan pada surah yang ke-14 ayat yang ke-37. Nanti boleh lihat muka surat 260. Muka surat 260 surah 14 ayat yang ke-37. Saya bacakan saja firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di sebuah lembah yang tiada tanaman padanya. Dah dapat anak pada usia 86 tahun. Lama tunggu anak tu. Dah lahir anak tu kena buat apa? Kena tinggalkan pula. Kena tinggalkan kat mana? Kat rumah yang cukup makan dan ada minumnya? Tak. Tinggalkan di luar rumah. Dah lah tinggalkan di luar rumah. Adakah di kawasan yang subur hijau? Ada ditinggalkan dekat kebun apa? Ladang buah ke? Ladang kurma ke? Tak. Ditinggalkan di biwadin ghairi dzi zar'in. Quran sebutkan biwadin, wadin ni bahasa kita lah, wadi. Ghairi dzi zar'in. Ghairi dzi zar'in, terjemahan sini diletakkan yang tidak ada tanaman padanya. Yang tak ada tanaman padanya. Apa maksud yang tak ada tanaman padanya? Kering kontang. Maksudnya Kering. tempat yang kering kontang. Tempat yang kering kontang itu maksudnya. Tak ada tanaman. Sampai satu rumput pun tak nampak. Sebab apa? Tempat yang kering kontang. Sanggup tak? Tak payah tanya, bukan tinggalkan anak dekat tempat kering kontang. Sanggup tak nak tinggalkan anak dekat R&R? Sanggup tak? Tinggalkan R&R pun tak sanggup. R&R tu senang. Tempat mandi ada, tempat solat ada, dia nak tidur boleh tidur kat surau. Makan ada. Kan, tak payah risaulah, orang sentiasa ramai. Nak tinggalkan kat situ pun risau. Ini pula tiga tempat yang tak ada tanaman langsung, kering kontang. Makan tak ada, minum pun tak ada. Setelah mendapat anak pada usia yang ke-86 tahun. Lama tunggu. Akan tapi adakah Nabi Ibrahim tidak bersetuju? Bersetuju. Kerana baginda adalah apa? Sabar dan juga taat. Dah tinggalkan di situ, kemudian kembali lagi setelah anaknya pada ayat yang kita bacakan pada surah yang ke-37 itu, bila anaknya dah mula menginjak dewasa, as-sa'ya, dah mula boleh nak apa? Nak bantu dia bekerja. Kan itu yang dia tolong buat apa? Naikkan asas-asas apa tu? Baitullah ataupun Kaabah tu, naikkan dinding Kaabah. Kena buat apa pula? Nak kena sembelih. Seorang ayah yang dah lama tak jumpa anak dia.
Sekali bila-bila jumpa nak kena sembelih anak tu. Susah ke senang perkara tu? Susah. Salah dia bukan perkara yang susah. Salah dia bukan perkara yang senang. Dia juga bukan perkara yang susah. Dia adalah perkara yang sangat-sangat susah. Dia bukan susah, dia perkara yang sangat-sangat susah. Sebab itu pada ayat yang ke-106 itu Allah sebutkan inna haza huwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah satu ujian yang nyata, yang sangat-sangat susah. Al-bala, satu ujian yang besar. Akan tapi ada tak kedengaran Nabi Ibrahim mempersoalkan cakap, ya Allah boleh tak tinggalkan tempat yang ada tanaman ataupun air? Tak ada. Ya Allah boleh tak kalau tak sembelih, yang lain, bukan sembelih. Ada tak? Tak ada. Semuanya terus apa? Aslama, berserah bulat-bulat. Terjemahan ayat ke-103 ini, setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu. Serah bulat-bulat. Tak ada banyak tanya pada perintah yang Allah telah turunkan. Maka qudwah ataupun contoh ikutan yang baik yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam itu sebagai seorang hamba, dia adalah hamba yang sabar dan juga taat. Dia bukan saja sabar, dia bukan saja taat dan dia sabar. Dia sabar dan taat, dia taat dan juga sabar. Menerima satu arahan pada Allah, dia taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Tapi dalam nak menjalankan ketaatan tu, dia bukannya mudah. Dia perlu kepada apa? Perlu kepada kesabaran. Maka dalam ibadah yang banyak yang kita nak lakukan, solat, puasa, baca Quran, nak tadabbur, nak belajar bahasa Arab, nak habiskan satu juzuk satu hari, satu muka, 10 muka surat, nak berinfak, nak nasihat ahli keluarga. Itu semua ibadah, dia perlu kepada apa? Dia perlu pertama taat kepada perintah Allah. Nak tak nak aku kena buat juga. Yang kedua, nak buat tu dia perlu kepada apa? Perlu kepada kesabaran. Bukan senang kita nak maintain solat 5 waktu on time. Walaupun kita dah berpuluh tahun solat. Senang ke susah? Tetap setiap kali waktu solat tu akan ada cabaran dia. Walaupun dah berpuluh tahun dah solat. Senang tak setiap hari nak maintain baca Quran? Walaupun kita memang dah selalu baca Quran. Tapi nak mulakan baca Quran setiap hari itu senang ke susah? Susah. Pasti akan ada dia punya cabaran. Nak berinfak, susah. Nak nasihat, nak tegur ahli keluarga, senang ke susah? Susah. Kena buat kerana perintah Allah. Tapi susah tak? Susah. Sebab itu, apa jua ibadah yang nak dilakukan, itu perlu kepada dua. Satu, taat. Yang kedua, sabar. Sabar. Maka orang yang dia benar-benar taat kepada perintah, dia pasti akan buat juga walaupun susah. Dia akan buat juga walaupun susah. Sebab apa? Dia taat. Dan dia perlu kepada sabaran yang sangat tinggi yang diperlukan pada setiap masa. Sebab itu dalam surah As-Sajdah Allah sebutkan pada penghujung surah As-Sajdah itu Allah sebutkan tentang ganjaran yang Allah sembunyikan. Ganjaran yang Allah sembunyikan. Allah kata apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Dalam surah Al-Insan Allah sebutkan pada surah yang ke-76 ayat yang ke-12 Allah sebut wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Sebab apa?
ganjaran tu dapat sebab apa? Sebab sabaru, sebab sabar. Sebab memang dalam nak buat ibadah, dalam nak buat baik, dalam nak berubah jadi baik, itu perlu kepada kesabaran. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS. Itu semuanya yang kita kata memang yang hebat, sangat-sangat hebat lah. Sangat-sangat hebat. Akan Ustaz. tapi Nabi Ibrahim, dua, taat dan juga sabar dalam menjalankan. Silakan aja ya. Ustaz, surah Sejadah tadi ayat berapa Ustaz? Ayat berapa? Tadi saya tak ingat ayat ke berapa. Ayat yang ke sebentar. Tak sempat nak catat Ustaz. Maaf. Tak apa. Ayat yang ke 17. ayat yang ke-13. 7. Bukan. 17. Ayat ke-17. 17 ya. Baik Ustaz, Ayat terima kasih. ke-17. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-24 juga Allah sebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Maknanya dapat hidayah daripada Allah SWT selama mana mereka bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim AS sabar dan juga taat. Dan Allah sebutkan pada ayat ke-12 ini Allah berikan ganjaran kerana kesabaran mereka mengerjakan surat Allah dan meninggalkan larangannya. Ini maksudnya dia buat apa? Dia buat ketaatan. Taat pada perintah Allah. Apa Allah suruh, ikut. Apa Allah larang, dia tinggalkan. Maka mereka dibalas dengan syurga. Syurga, pelbagai nikmat ada dalam tu, betul tak? Betul. Waharira, Allah sebutkan waharira dan sutera. Sutera ini dipakai di mana? Dalam syurga. Betul tak? So bila sebut ganjarannya syurga, sutera ni masuk tak dalam ganjaran syurga tu? Masuk dah. Tapi kenapa Allah sebut asing? Kenapa Allah sebut asing? Pas untuk orang yang sabar aja dapat sutera. Orang sabar dapat syurga dah. Syurga dalam tu semua ada. Ada singgah sana, ada bidadari, ada makanan apa saja yang dihajatkan. Semua dalam tu pakai pakaian daripada sutera, 7 lapis sutera. Pakai semua gelang-gelang qawarira min fiddah. Dia pakai gelang-gelang daripada emas dan juga mutiara. Ya. Daripada pearl tu pakai. Kenapa Allah sebutkan hariran, sutera ini lain daripada syurga, sedangkan sutera ini juga berada dalam syurga dipakai. Sebab di dunia kita orang lelaki tak boleh pakai sutera Ustaz. Baik. Kerana di dunia orang lelaki tak boleh pakai sutera. Kan? Tapi yang masuk dalam syurga adalah orang lelaki dan juga orang perempuan. Untuk orang lelaki kerana mereka di dunia tak dibenarkan pakai sutera, maka di akhirat mereka dipakaikan sutera. Untuk orang perempuan kat dunia boleh pakai sutera. Apa specialnya dekat akhirat, kat syurga pun pakai sutera? Baik. Orang kalau pakai baju sutera tu, maksudnya baju tu baju yang istimewa ke baju biasa? Istimewa. Kita kalau pakai baju sutera kan, itu kita duduk rumah ke atau kita nak keluar jalan? Nak keluar jalan. Maknanya kalau pakai baju sutera, orang dah pakai baju sutera, nak tak dia pergi basuh pinggan kat dapur? Tak mau. Nak tak dia pergi buat kerja-kerja laundry, pergi basuh baju, sedia baju. Dia dah siap pakai baju sutera ni. Nak pergi memasak, nak pergi pasar, nak tak dia pakai baju sutera? Tentu tidak. Masak boleh lagi Ustaz. Masak. Maka maksudnya apa? Istimewa. Maksudnya ialah Allah nak bagi tahu dah tak ada lagi dah nak kena buat kerja-kerja susah payah ni, tak ada dah. Sebab dah siap pakai sutera. Orang kalau pakai baju sutera tu tanda dia nak keluar pergi jalan. Dia tak ada fikir dah pakai baju sutera sebab aku nak masak hari ni. Aku nak basuh pinggan. Aku nak cuci dapur. Ada tak? Tak ada. Orang kalau dah pakai baju sutera, itu dia mood dia nak keluar berjalan.
Maka Allah sebut tentang dipakaikan sutera kerana Allah nak beritahu dah tak ada dah nak penat-penat, nak susah payah, letih-letih dah tak ada dah. Ini adalah waktu untuk nak berehat, waktu untuk nak berseronok. Keluar jalan seronok tak? Seronok. Ada tak orang nak fikir keluar jalan tu dia akan berkerut dahi dia. Kenapa? Aku nak keluar, nak kena travel ni. Kan? Kena travel, nak kena pergi Switzerland, nak ikut Hajar Nuriah. Dia pun berkerut. Tak ada. Orang akan seronok. Pakai baju sutera, itu melambangkan kepada tak ada lagi kesusahan dan kepayahan, keletihan yang akan dia hadapi. Sebab orang yang ketika di dunia dia bersabar sebab susah ke senang? Susah. Susah. Sebab letih ke sebab rehat kat dunia ni? Sebab letih nak buat ibadah. Penat. Kena paksa diri. Penat. Maka di akhirat, di syurga tempat berehat. Betul Allah bayangkan dengan kerja dia hari-hari pakai baju sutera. Tunjukkan dah tak ada dah kerja berat nak kena pakai. Tak payah nak pergi sarung kain pelikat. Tak payah nak pakai baju batik seng-seng lengan. Tak pakai baju batik pula. Baju apa? Baju kaftan tu. Nak seng-seng lengan, nak membasuh, nak memasak. Tak payah. Pakai baju sutera. Rehat, relax. Tak payah buat kerja-kerja rumah semua tak payah buat. Jadi mem je. Tunjuk je nak apa. Semua akan dapat. Tapi kesenangan hanya akan dapat selepas daripada kesusahan. Di dunia iaitulah bersabar. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh ikutan yang baik baginda sebagai seorang hamba, dia sabar dan juga dia taat. Dia taat dan dia sabar dalam menjalankan ketaatan. Maka ini antara perkara ataupun uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik yang ada pada diri Nabi Ibrahim yang kita ambil hanya daripada Al-Quran. Ini bukanlah yang lengkap, tapi ini saya hanya bawakan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sahaja. Dan ini pun sudah cukup dah untuk kita kan nak mencontohinya sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, suami, ahli masyarakat, muslim dan juga hamba. Sikit je. Akan tapi kita akan menghabiskan umur kita hanya dengan nak mengikut uswatun hasanah Nabi Ibrahim ni saja. Tak sempat pun Tantah nak ikut semua apa yang Nabi Ibrahim ni buat. Betul tak? Betul. Tak sempat pun nak ikut semua. Hanya yang kita ambil daripada Al-Quran. Maka setelah kita melihat perkara-perkara ini, benarlah Nabi Ibrahim alaihissalam itu baginda adalah contoh ikutan yang baik daripada keseluruhan diri baginda alaihissalam itu yang Allah sebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya itu ada contoh ikutan yang baik. Baik, kita berhenti setakat itu pada malam ini. Kita akan sambung pada setiap hari datang insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Saya mohon maaf juga kita terlebih masa pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan semua meluangkan masa. Moga Allah nilai sebagai amal yang soleh. Insya-Allah moga Allah terima insya-Allah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zat. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.